ضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله kita rafa'kan kesyukuran rasa terima kasih kita pada Allah Ta'ala pada pagi ini puasa kita yang ke 26. Ya. Puasa yang ke 26 dan malam ni adalah malam yang ke 27. Antara waktu yang sangat-sangat ditunggu-tunggu malam ni lah. Jangan lupalah, walaupun hari ni kalau saya tengok kita berhenti ni, kalau muka surat 67 ni, yang jawi lah 67, bawah sekali tu, berkaitan dengan malam raya. Tapi sebelum kita masuk bab ni, sedikit pesanan lah. Yang mana malam ni adalah malam 27, malam yang sangat diharap-harapkan malam Al-Qadar. Sayanglah kita mula daripada awal tapi kita kalah ataupun gagal ataupun syahid di penghujung. Sayang sangat. Jadi malam ni malam 27, malam yang diharap-harapkan malam Al-Qadar, yang mana ibadah pada malam tu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun. Sedekah pada malam itu, iaitu malam ni lah. Siang ni, lepas ni buka puasa, maghrib nanti, malam tu. Malam tu kalau sedekah dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau mudah nak kira, kalau RM1 lebih daripada RM1000 gandaan pahala dia. Dia tak gitu, untuk mudah faham je. Dia lebih daripada tu lagi. Kalau sembahyang 1 rakaat, mudah kiranya lebih daripada 1000 rakaat. Gitulah. Kalau kita sembahyang 20 rakaat, 20 kali lah 1000. Kalau sedekah kali lah. Kalau kita belajar, ngaji ilmu, kali lebih baik daripada 1000 bulan duduk dalam majlis ilmu, tak tidur, tak makan, tak kencing, tak berak, tak apa, duduk majlis ilmu selama-lamanya 1000 bulan. Kalau duduk majlis ilmu malam bila ni? Malam ni. Siang ni sekejap lagi masuk dah, lepas tu Zuhur, Asar, Maghrib, tu mula malam tu sampai pagi esok. Malam yang diharap-harap, yang mana sebelum ni sebelum puasa hari tu kita ada bincang sikit berkaitan dengan para ulama. Dia meletakkan harapan bilakah malam Al-Qadar. Kita buat kiraan-kiraan, kita dah baca sebelum ni, iaitu pada malam 27. Ulama punya kajian tahun ni 27 jatuh. Tak semestinya betul kajian, nama kajian ataupun ramalan. Tapi kalau kita tengok yang lepas-lepas, punya, sebab dia ada tanda-tanda malam Al-Qadar, belum ada lagi. Kita tengok lebih kurang pukul 7, kena tengok malam ganjil, malam yang ke-10, belum lagi. Maknanya malam 7 lekor malam ni. Malam 7 lekor. Yang mana kalau ikut kita buat kiraan-kiraan Ibnu Abbas, kira-kiraan para sahabat duk kira kan. Salamun hiya. Kalau ingat lagi ni cerita bila ni? Sebelum puasa gitu, lagi beberapa hari nak puasa. Ingat kita kira tu. Daripada surah Al-Qadar tu, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kita kira satu-satu sampai hiya. Salamun hiya. Hiya tu kembali kepada malam Al-Qadar. Kira-kira hiya tu duduk kat 27.
Sebelum tu dah kira ni, dah ada. Saya kalau kita ni balik jadi panjang lah pula kan. Kita nak masuk bab lain ni. Ni sekadar ulangan sikit je. Pesanan. Dan begitu juga ada sebahagian ulama dia buat kira-kira kali tolak campur bahagi. Macam mana? Lailatul Qadr ada berapa huruf? Dalam Lailatul lam ya lam ta marbutah alif lam qaf dal ra. Ada 9 huruf. Dalam surah Al-Qadar tu ada berapa kali Lailatul Qadr? Ada 3 kali. Dalam surah tu ada 3 kali. 9 kali 3 27, malam 27. Ada ulama kata gitu. Ada ulama kata tengok dia satu Ramadan tu hari apa. Kalau satu Ramadan tu bermula hari Selasa, kalau jatuh pada hari Selasa bermula puasa, maka duduk kat malam 27. Ada 2 pendapat Yang kedua, yalah, yang kita ambil yang tu dah. Kita start puasa hari apa tu? Selasa. Mana malam 27. Nampak? 3 ulama lah yang mengatakan malam 27 untuk tahun ni. Macam mana pun bukan garanti. Biasalah amalan kan. Jadi dan kita tengok pun memang agak sesuai jugalah. Tanda-tanda belum ada lagi. Jadi tengoklah pagi esok. Malam ni siang nanti tak boleh tengok lagi. Malam ni, lepas tu esok subuh, esok Ahad tu, lepas subuh tu tengoklah pukul 7 macam mana keadaan. Kalau rasa nampak macam nak kata terang tak terang, nak kata gelap tak gelap, nak kata gelap terang, nak kata terang gelap, dan tak panas sangat. Macam semalam panas sampai tak boleh tidur. Dia sejuk. Maknanya bukanlah semalam. Jadi maknanya kalau kita tengok tanda-tanda tu memang orang yang memerhati, yang mengkaji memang duduk rasa ya dah ni. Tapi sebenarnya ada satu malam lagi, malam 29. Cuma setakat ni kita kata malam ni. Jadi malam ni jangan. Paling pemalas sekali. Paling malas sekali. Macam mana nak buat? Sembahyang Isyak berjemaah, sembahyang subuh berjemaah. Cukup. Itu paling teruk sungguh tu. Jika dia berjemaah Isyak dan berjemaah subuh esok tu, berjemaah Isyak malam ni dan berjemaah subuh esok tu, hari Ahad tu, seumpama dia beribadat satu malam. Nabi kata, maka dia dapat juga pahala malam Al-Qadar. Walaupun dia tak sembahyang tarawih, tak sembahyang tahajud apa. Itu paling low class lah. Tapi tetap juga dapat. Jangan Isyak pun tak ada jemaah, subuh pun tak ada, dua-dua tu. Rugi. Malam apa? Sebab dia malam 27. Lagi baik tarawih. Buat 8. Lagi baik 20. Lagi baik balik tu tidur kejap, bangun balik tahajud. Itulah yang terbaik. Tengok kita, tengok kemampuan kita. Kemampuan kita tinggi, buatlah yang terbaik. Jangan tak buat langsung, tu aja. Baik, itu pesanan untuk malam ni tu. Untuk malam ni jangan lepaskan. Sebab malam ni malam 7 lekor. Kalau tok kita dulu malam ni dia akan pasang lilin, pasal apa? Bukan sebab nak jemput malaikat turun landing kat rumah dia, bukan. Kenapa? Nak bagi dia nampak suasana tu macam meriah supaya semangat untuk ibadah. Tu dia pasang lilin dekat depan, buat makan-makan sikit ke apa. Sedekah malam tu. Sedekah lebih baik pada segi bulan. Malam 7 lekor dia panggil. Malam 27. 7 lekor tu malam 27. Bukan ada khurafat apa, tidak. Tak ada orang-orang tua apa? Orang-orang dah mati, balik lapar makan, buka periuk. Bukan. Itu semua khurafat. Sekadar untuk memeriahkan suasana, pasang lilin banyak supaya semangat sikit nak ibadah gitulah. Itu saja. Kita tak teruskanlah. Kita tak teruskan sekarang. Atas alasan-alasan tak tahulah kita. Sebenarnya malas. Tu je. Gitulah kata khurafat lah apalah. Dan kalau buat cara khurafat, jadilah khurafat. Janganlah khurafatkan dia. Kita akhir sekali tak buat apa-apa pun malam 27. Okey, habis bab tu sikit pesanan ringkas penaja. Baik. Muka surat 67 yang bawah sekali tu akan membicarakan tentang malam jaizah dia panggil, iaitu malam raya. Yang biasa malam raya kita tak tahulah kita buat apa. Malam jaizah, 3 daripada bawah, baris 3 pada bawah. Dan kita mungkin akan lompat-lompat juga baca, sebab lepas pada ni tentang malam raya aja. Dan kalau kita tak baca lompat-lompat, nanti lepas raya kita akan sambung malam raya. Buat apa? Raya dah lepas. Jadi saya ambil poin-poin penting. Kalau tidak tak guna. Sebab dia agak ada beberapa lay lagi ni untuk membicarakan tentang malam raya. Buat apa kita ngaji malam raya sedangkan raya dah lepas? Sekarang okeylah. Sebab kalau ikut kiraan saya tengok jadual tu ada 2 kali. Tengok rupanya ada sekali je. Lari bajet rugi. Okey. Tengok
67, 3 daripada bawah. Tu yang Jawi lah, yang Rumi pun ada juga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan apabila adalah akhir malam berbuka. Dan apabila adalah akhir malam berbuka. Maknanya malam raya lah. Malam berbuka tu maksud berbuka tu last buka puasa. Maknanya raya lah, last buka puasa. Yang tak ada malam tu tarawih lah tu. Iaitu malam raya. Malam raya, sampai malam raya nanti tak lama dah ni. Hari apa? Hari Selasa tak? Hari Selasa, malam Rabu tu. Dia tengok anak bulan juga. Tapi tak kira dah, memang tahu dah. Nanti keluarlah pakcik tu hari Senin. Pakcik tu, saya pada kecil lagi tunggu pakcik tu. Pakcik tu tahun ni, pakai baju apa pula? Oh, pakai baju ni. Tahun depan tengok pakai baju apa pula. Pakcik tu juga, pakcik yang sama. Apa? Pemegang mohon besar raja-raja kan. Dia akan keluarlah hari Isnin. Isnin malam tu. Isnin. Bukan. Ahad malam lah. Malam Isnin. Ataupun Ahad malam tu. Dia bagi tahulah lusa raya. Itu kadang-kadang terkejut. Tahu esok raya. Jarang dah jadi sekarang ni. Tak ada dah. Kemungkinan besar tu hari Rabu lah. Okay? Dia akan itu dia panggil malam raya. Dinamakan dia malam jaizah. Orang sekarang panggil, alamak, apa nama orang sekarang panggil? Yang kalau belajar-belajar lepas tu, convocation. Jaizah ni convocation. Jaizah ni ijazah tu lah. Jaizah, malam jaizah, malam convocation. Malam bila dah belajar dah apa semua, dapat sijil tu. Dia panggil sebab apa? Dah puasa. Bila dah sempurna puasa, nak kena ambil sijil. Dia panggil malam convo. Malam jaizah. Yang ini malam memberi persalinan. Kalau orang dulu dia panggil malam memberi persalinan. Kalau raja-raja dulu, kalau nak naik pangkat, nak jadi panglima ke apa, kan dia bagi persalinan tu. Maksud dia bagi, okey awak dah jadi contohnya kalau dalam negara, dalam istana tu, mungkin pahlawan-pahlawan dia tu, istana, maka dapat persalinan. Dia jadi orang besar, orang kaya, orang apa kan, dia bagi persalinan, dia ada pakaian dia. Dia panggil, yakni malam memberi persalinan. Kalau kita ni, malam convocation, terima sijil. Maka apabila adalah pada pagi hari raya, pagi raya, pagi itu maksud, apa maksud pagi? Pagi itu maksud, malam tu, malam raya tu, lepas tu tengah malam tu, kira pagi lah tu. Malam-malam. Kalau kata-kata, bangun, kita panggil, pagi itu maksud, sebelum subuh tu, dikira pagi lah tu. Pada pagi raya, membangkit Allah akan malaikat. Allah akan, bangkit tu macam kejut tidur, bukan. Himpunkan para malaikat, Allah menghimpunkan para malaikat pada tiap-tiap negeri, di setiap tempat. Okay? Di setiap daerah, di setiap kampung. Maka turun mereka itu pada bumi. Malaikat tempat dia di langit. Kerajaan langit Allah. Jadi malaikat dia beribadah semua di langit. Dia penghuni langit, malaikat ni. Tapi bila dihimpun oleh Allah, suruh turun ke bumi. Ya? Maka berdiri mereka itu pada jalan. Dia berdiri dekat jalan-jalan, maksudnya dia pergi berjalan ni. Maka menyeru mereka itu dengan suara yang keras. Dia cakap kuat. Maksudnya dia cakap dekat tepi-tepi rumah orang. Mendengar sekalian makhluk. Semua dengar. Apa yang malaikat tu laungkan. Sekalian makhluk. Bila sebut sekalian makhluk, banyak ramai. Batu ke makhluk. Pokok, binatang, apalah, semualah makhluk. Semua dengar. Melainkan jin dan manusia. Jin dan manusia tak dengar. Kalau dengar, aku nak tidur. Sibuk bising. Jadi kita tak dengar. Kadang kalau katalah dengar, semua jadi baik. Tak ada dah nak mengumpat, tak ada nak buat jahat, tak ada dah kalau dengar. Jin dan manusia tak dengar. Yang lain semua dengar. Mana binatang semua dengar. Maka berkata mereka itu, apa yang malaikat berkata? Hai umat Muhammad, keluarlah kamu kepada Tuhan yang amat mulia. Maksudnya janganlah tidur. Bangunlah, bangkit.
kepada Tuhan tu masuk ibadah lah. Beribadah. Yang memberi ia akan pemberian yang berpanjangan. Tuhan kamu nak bagi kamu sijil ijazah hari ni. Nak bagi ni. Nak bagi balasan. Malam untuk membalaskan. Balasan atas ibadah yang dok buat ketika bulan Ramadan ni. Dan mengampuni akan dosa yang azim. Dan Allah tu juga bangkit untuk mengampunkan dosa yang azim besar. Itu malam. Jangan duk buat benda lain lah. Maksudnya keluar kepada Tuhanmu. Maksudnya ibadah. Kerana pemberian Allah nak bagi ini benda besar dan mengampunkan dosa besar. Kita malam raya buat apa? Gantul langsir. Tu orang masalah. Dua orang dulu buat kuih. Sekarang tak buat kuih dah. Sekarang beli je. Kuih tunjuk. Tunjuk. Main kuih tunjuk. Dulu dia sibuk bakar kuih tu. Sayangnya. Sekarang tak ada dah. Tapi sibuk dia orang benda lain pula. Gantul langsir ke apa, tukar ke. Sarung cushion ke. Buat alam lain. Tak dah. Ada yang tak buat apa-apa. Tengok TV. Rancangan menarik-menarik malam ni. Dulu tengok sarkas. Siapa ingat sarkas? Saya tengok tahun 80-an kot. Hari Raya tu TV2. Aduh. Hari Raya tu sarkas. Tahulah pakai macam mana. Lepak kau tu. Lepak orang ni. Pelik sungguh. Tapi sekarang tak ada dah sarkas tu. Saya tak ingat 80-an kalau tak ingat. Ataupun awal 90-an ke. Memang ada sarkas tu. Lepas tu ada cerita-cerita wayang kan. Cerita-cerita yang wayang-wayang tu keluar lah malam tu. Malam Raya tu. Pakar-pakar berkumpul depan TV. Sampai pukul 1 pukul tidur. Habis gitu lah. Esok Raya. Rugi ni. Sangat rugi. Itu dulu. Sekarang tak tahu lah. Sibuk dalam media sosial lah kot. Alhamdulillah. Sempurna 30 hari berpuasa. Alhamdulillah. 20 tiap-tiap malam tarawih. Tak pernah miss. Tak pernah tinggal walaupun satu malam. Alhamdulillah. Dapatlah. Tak payah cerita dengan orang 20 ke 8 ke. Elok-elok dah ikhlas jadi takut jadi benda lain pula. Tak tahulah sekarang media sosial. Kita tahu mungkin duk main media sosial lah. Post tu post ni baju raya ke apa ke benda ke. Padahal ni malam jaizah, malam konvo. Biasa kan? Lepas-lepas belajar kan tunggu konvo. Semua tunggu konvo. Nak ambil scroll tu kena takat gambar kan masa tu. Ni malam tu lah. Tapi dia belajar letih-letih, main time konvo tak mari. Rugilah. Rugi bagi dia. Walaupun tak wajib. Sebab ambil sijil tu tak wajib pun. Tak pergi konvo pun tak wajib lah. Cuma orang nak tunggu yang itu. Rugi siapa tak ambil. Maka apabila nyatalah mereka itu pada tempat sembahyang mereka itu. Bila sampai ke pagi nak sembahyang raya lah. Sampai ke pagi tu. Daripada malam tu bangun dah. Bangun malam. Ada bangun tahajud malam. Kalau yang bangun 10 yang terakhir tu, 10 Ramadan terakhir bangun dah. Malam raya, malam tidur. Bangun buat apa lagi? Dah tak ada Ramadan dah. Sedangkan malam tu yang nak kena bangun juga. Siapa yang bangun malam lah. Dan sampailah subuh dan sampai pagi itu untuk pergi sembahyang raya. Firman Allah Ta'ala bagi malaikat. Hai malaikatku, apa balasan orang yang mengambil upah bekerja apabila sudah selesai pekerjaannya? Bila orang bekerja, dah selesai, lepas tu nak buat apa? Saja Allah tanya pada malaikat. Maka sembah segala malaikat. Hai Tuhan kami dan penghulu kami. Balasannya bahawa disempurnakan upahnya. Lepas dah buat kerja, selesai sempurna, bayar upah. Itulah malam raya tu, jaizah. Maka firman Allah Ta'ala, bahawasanya telah aku saksikan kamu, wahai malaikat, engkau bersaksilah, hai malaikatku, bahawa aku jadikan pahala mereka itu daripada puasa Ramadan. Aku nak bagilah pahala puasa Ramadan yang 30 hari ni. Dan berdiri sembahyang mereka itu redaku dan ampunku. Aku akan balas, aku ni malam konvo ni aku akan bagi. Dan yang berdiri sembahyang pada bulan Ramadan tu, aku akan balas dengan apa? Redaku dan ampunku. Dapat reda Allah dan dapat ampun Allah. Keampunan. Itu balasannya. Balasan puasa Ramadan kita. Maka firmannya, hai segala hambaku, pohon olehmu akan daku. Jadi kita tak dengar lah. Tapi Allah berfirman, wahai hambaku, minta apa engkau nak. Iyalah, dah sempurna tugas. Maka demi ketinggianku,
dan kebesaranku, tiada memohon kamu akan daku pada hari ini. Demi ketinggian dan kebesaranku, tiada memohon akan daku, tidaklah siapa yang minta dekat aku pada hari ini suatu bagi agama kamu yang dia minta tentang agama, minta untuk semangat untuk ibadah, untuk istiqamah, minta untuk faham ilmu agama dan sebagainya yang berkaitan dengan agama lah. Atau dunia. Minta murah rezeki, minta anak yang tak ada anak, minta panjang umur, yang dunia pun sama, tak kira. Kamu, melainkan aku berikan kamu. Maknanya, antara malam mustajab doa adalah malam raya. Rugi? Siapa tak minta malam tu? Iyalah kalau kita kerja dengan bos kita, kerja. Bila habis kerja, sempurna kerja. Perfect. Jadi bila nak dapat upah tu, kalau kita minta silap bos bagi. Bos bagilah lebih sikit bos. Kita dah kerja lebih, kalau elok dah sebulan ni. Bagilah sikit. Dia tak ada masalah nak bagi sebab kerja telah sempurna. Begitulah juga pada malam jaizah ni, malam raya. Masa itulah minta apa. Sebab dia antara malam yang mustajab doa. Sama ada minta tu tentang agama. Ya Allah, istiqamahkan aku daripada bulan Ramadan dapat istiqamah. Kalau solat subuh berjemaah istiqamah. Kalau duduk tarawih istiqamah. Apa-apalah yang kita duduk istiqamah bulan puasa. Ya Allah, teruskanlah minta engkau istiqamah sampai bulan Syawal dan bulan seterusnya. Minta. Itu tentang agama. Jadi juga. Atau tentang dunia. Minta rezeki, minta apa. Mintalah apa-apa pun. Itu tentang dunia. Pun tak ada masalah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-saumu li wa ana ajzi bi. Sabda Nabi SAW, firman Allah Taala. Firman Allah Taala. Sabda Nabi, firman Allah. Nampak? Kita tahu bila kita kata sabda Nabi, maknanya bukan Quran, bukan kalamullah. Nabi yang bagi tahu. Sebab tu nama sabda Nabi, hadis lah. Tapi Nabi kata, Allah kata. Macam mana tu? Kalau Allah yang berkata, dia panggil Allah berfirman, ada dalam Quran. Yang ini pelik sikit. Kalau Nabi bersabda, Nabi berkata, dia panggil hadis. Tapi kalau Nabi kata, Allah kata. Sekarang ni Nabi kata ke Allah kata? Allah kata. Tapi ada ke firman Allah tadi dalam Quran? Tak ada. Tapi Nabi kata, Allah kata. Dia panggil hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Nabi kata, Allah kata. Kalau istilah dia panggil, sabda Nabi, Allah berfirman. Nabi bersabda, Allah berfirman. Bila Allah berfirman, kalamullah. Cari dalam Quran tak ada. Tapi Nabi kata, Allah berfirman. Kalamullah. Jadi apa? Namanya hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Sebab hadis ada daripada perkataan Nabi sendiri, adanya daripada wahyu daripada Allah. Tapi bukan Quran. Ya? Bermula puasa itu bagiku. Hadis Qudsi ni. Puasa ni untuk aku. Dengan maksud, apa ibadah yang kamu lakukan akan kembali kepada diri kamu. Solat. Dengan solat, Allah bagi balasan pahala. Yang mana balasan pahala ni, last sekali untung dia. Dia untung. Iaitu terhindar daripada neraka. Maknanya sembahyang, kesan daripada sembahyang, dapat kat diri sendiri. Zakat. Memanglah perhabis duit. Tapi dengan zakat dapat menyuci harta. Bila harta tu bersih, menyebabkan rezeki lagi banyak. Itu nama saya. Dengan sedekah, dengan berzakat, dengan sedekah wajib atau sedekah sunat, last sekali manfaatnya kembali kepada orang yang bagi juga. Macam tu juga puasa. Bukan, kecuali puasa. Puasa tidak. Semua ibadah yang dilakukan, semua untuk dia balik. Dia buat apa-apa pun last sekali, dia untung balik. Dia tu orang yang buat. Tapi puasa tidak. Tu maksud dia. Bermula puasa itu bagi aku. Puasa hanya untuk Allah. Dia tak kembali balik kepada orang yang puasa. Semua ibadah akan kembali balik keuntungan kepada orang yang puasa, kecuali puasa. Puasa tak. Kerana bermula puasa itu bagi aku, untuk Allah semata-mata. Tak kembali kepada makhluk tu. Dan aku yang membalas dengan dia. Yakni balasan yang banyak, tiada ditentukan kadarnya. Jadi maknanya, puasa ni tak ada tentu. Dengan puasa, maka dapat pahala sekian. Tak ada. Tak ada tentu. Dengan bersedekah, satu, dia akan ganda 700. Setiap 700, ada 700, ada 700 tangkai lagi. Lah kira-kira 1.49 juta. Dengan sedekah. Ada tak angka? Walaupun juta-juta, tetap ada angka.
Tapi puasa tak ada. Dengan sembahyang seorang 1 pahala. Sembahyang jemaah 27. Kan ada tak angka? Ada. Semua ada angka. Tapi puasa tak ada angka. Maksudnya Allah akan balas. Berapa? Tak tahu. Bila Allah balas, takkan kecil-kecil. Sedangkan yang sembahyang yang kata ada angka tadi pun, Allah juga yang balas. Tapi yang itu ada angka. Walaupun banyak-banyak, tapi ada angka. Yang ni tak ada angka. Dengan maksud, Allah je balas nanti. Bila maksudnya apa? Besarlah pahala puasa. Kata qil, maknanya bahawasanya, puasa itu terlebih kasih daripada segala ibadah kepada aku. Maksudnya dalam banyak-banyak ibadah, ranking yang pertama adalah puasa. Dan ialah yang didahulu pada aku daripada ibadah yang lain. Kalau kita listkan ibadah, mana yang paling, kalau istilah dipanggil, paling Allah suka. Macam itulah kot, kalau bahasa mudah, bahasa adat cakap ni, ya Allah paling suka sekali, ibadah yang mana? Puasa. Ibadah yang jangan buat. Ibadah selain pada puasa, semua kena buat. Zakat, kena buat. Sedekah, kena buat. Sembahyang, kena buat. Tidak sujud. Baca Quran, kena buat. Keluar kat lidah, bunyi. Semua kena buat. Cakap je ibadah apa? Membantu orang, kena buat. Haji, kena buat. Umrah, kena buat. Semua kena buat. Puasa, jangan buat. Balik. Maksudnya jangan makan, jangan minum, jangan itu, jangan. Habis tu, puasa ni jangan buat apa-apa. Maksud jangan buat apa? Berpuasa adalah semua jangan. Selain daripada puasa, buatlah. Ada special sikit puasa ni, dia pelik sikit. Dengan tak buat, itulah dia puasa. Tak buat apa? Jangan makan, jangan minum, jangan itu, jangan buat. Sama juga iktikaf. Iktikaf kat masjid, maksud apa? Jangan buat. Iaitu duduk je kat masjid, niat iktikaf. Lepas tu, dia diam. Itulah iktikaf. Dia panggil duduk, tak buat apa-apa. Itu pun hak iktikaf. Lebih-lebih lagi, kalau nak buat, boleh buat juga. Cuma, bab iktikaf tu, jangan buat. Jangan keluar, duduk dia diam. Senang je, ibadah yang jangan buat ni senang. Tapi, tak ramai orang boleh buat. Macam iktikaf tak wajib kan? Siapa boleh iktikaf? Cuba kita tengok, siapa yang boleh iktikaf? Semata-mata iktikaf. Duduk saja dalam masjid. Teman, duduk, klik. Tengok, tak boleh buat. Itu paling senang. Tapi cuba sembahyang tarawih, boleh orang buat. Walaupun kena buat, pelik tak? Benda senang tak boleh buat. Nak buat macam mana? Besar pahala iktikaf. Sama juga puasa. Puasa sunat lah. Puasa Ramadan memang wajib. Puasa sunat. Puasa sunat lah paling senang. Jangan buat. Jangan makan. Save bajet. Jangan minum. Semua jangan. Boleh. Duduk diam je. Jangan buat apa-apa. Tapi semua orang boleh buat? Tak semua orang boleh buat. Kalau tak wajib Ramadan, puasa Ramadan, tak puasa kita. Buktinya apa? Puasa 6 pun tak boleh puasa. Sebab apa? Tak wajib. Puasa Ramadan dah wajib. Padahal senang aja. Jangan buat apa-apa. Jangan ingat ibadah yang tak perlu buat apa-apa senang. Tak. Yang tak perlu buat apa-apa tu yang susah. Yang kena buat tu yang senang sikit kalau tengok pada orang buat lah. Dia special sikit. Dan dan perceraian antara hadis qudsi dan Quran. Apa beza hadis qudsi dengan Quran? Persamaannya dia kedua-duanya adalah firman Allah. Itu persamaan. Tapi perbezaan atau perceraian tu maksud apa beza dia? Yang pertama, hadis qudsi tak ada dalam Quran. Hadis qudsi tak ada dalam Quran, tapi kalamullah juga ataupun firman Allah. Bahawasanya Al-Quran diturunkan akan dia bagi melemahkan makhluk. Itu beza. Kalau orang tanya apa beza hadis qudsi dengan Al-Quran? Kerana persamaannya dua-dua firman Allah. Tapi apa beza dia? Bezanya Quran melemahkan makhluk. Mendatangkan seumpama dengan yang terlebih pendek surah. Walaupun surah tu pendek. Walaupun satu ayat, melemahkan makhluk. Maksud melemahkan macam mana? Kalau baca, kalau kita nak reka, nak buat macam Quran, tak boleh buat. Lemah. Malah, kalau surah Al-Qadar tadi, bukan sekadar maksud, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksud dia, hebat. Lagi tu apa tak? Sebutannya tu hebat. Dah baca beribu kali pun tetap tak boring-boring. Fatihah tu berpuluh ribu kali dah baca. Tak puas-puas tak? Cuba nyanyi lagu.
2 bulan dah puas hari-hari nyanyi lagu. Cuba dengar lagu. Dengar lagu raya seronok. Cuba dengar lagu raya tiap-tiap hari. Tak sampai seminggu puas dah. Tapi Quran tak. Dia melemahkan makhluk. Dari sudut makna memang lemah. Ini masa depan punya cerita. Tapi Quran dah cerita. Contoh. Ini perkara yang tak berlaku lagi. Sekarang baru berlaku. Quran 1400 dah cerita. Contoh. Kan dia melemahkan makhluk. Lepas tu pula. Baca punya baca. Tak puas-puas. Tak boring-boring. Tak boring-boring. Apa? Yang Allah. Apa? Yumallu sama'uhu. Apa? Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Siapa bisa dengar? Siapa bisa dengar? Kena nyanyi. Kalamun qadimul la. Siapa dengar? Yumallu sama'uhu. Siapa? Ustaz mana ni? Ustaz seorang pun tak tengok. Zaman Ustaz Hasan Azhari tu, Muqaddam tu, TV1, tahun 80-an. Kan sebelum dia ajar Quran TV1 tu, kan dia ada baca dia punya tu. Itulah dia. Kalamun qadim. Kalam Allah lah. Kalam yang qadim. Kalamun qadim. La yumallu sama'uhu. La yumallu. Tak boring, tak puas. Sama'uhu, mendengarnya dan membacanya. Kita nyanyi, puas nyanyi lah. Masa kecil-kecil tak faham mana. tak, maksudnya, dengar lepas dengar. Dengar lagi. Berapa puluh tahun dengar. Tak apa-apa. Beribu tahun. Elok Sebab melemahkan makhluk. Kalau perkataan manusia, dengar berapa kali. Ataupun lagu-lagu, puisi-puisi. Memang seronok dengar. Oh, lagu ni sedap. Lagu ni sedap. Cuba dengar tiap hari. Tak sampai seminggu puas lah. Dengar benda sama. Quran dengar sama. Tetap juga. Tetap juga. La yumallu sama'uhu. Melemahkan manusia. Baca ulang. La yumallu sama'uhu. Tak boring mendengarnya. Hafal. Boleh hafal. Memang tak puas mendengar. Itu maksud dia panggil melemahkan makhluk. Melemahkanlah. Melemahkan makhluk. Maknanya melemahkan makhluk. Hukum hakam yang ada melemahkan makhluk. Apa lagi? Cerita yang akan datang melemahkan makhluk. Melemahkan makhluk. Allah. Tengok ni Quran ni, bukti Quran ni benar. Dia kata akan jadi begini-begini. Ada. Melemahkan makhluk. Cerita tentang umat terdahulu melemahkan makhluk. Betul umat terdahulu bila kaji begitu gini, ambil Firaun punya dekat tu apa dia punya apa? Rangka dia, cek balik rupanya ada kandungan garam yang tinggi. Rupanya tengok-tengok balik garam yang tinggi tu rupanya betul dia lemas. Dibelah Nabi Musa. Oh betul, inilah dia Ramses II. Ramses yang Firaun zaman Nabi Musa. Yang mana dia bukan duduk dekat laut, dia duduk dekat piramid. Tapi tengok-tengok kandungan garam yang tinggi berbanding yang lain. La yumallu sama'uhu, tak boring dengar dan maksud dia wah. Padahal jauh daripada laut. Dia punya apa dia panggil? Mami apa? Mami itulah dia punya dia bubuh ubat bagi tahan lama tu. Kita kenapa ada kandungan garam yang tinggi? Betul. Walaupun dia jauh daripada laut. Betul Quran. Tu melemahkan makhluk. Dan lain-lain lagi banyaklah. Cerita tentang lain-lain lagi makanan-makanan yang ada susunan ayat pun melemahkan makhluk. Yang kita kira tadi kan, Lailatul Qadar ada 9 kali, ada 3 kali. Kita 9 kali 3 27. Duk malam 27. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Al-Qadar akan sejahtera. Malam Al-Qadar tu hiya. Salamun sejahteralah malam itu. Hiya tu malam itu. Kira daripada awal sampai hiya 27. Lemah makhluk. Ada banyak lagi lah. Dalam Quran menceritakan dalam surah Waqiah kan, walahmi tayrin mimma yashtahun. Cerita macam-macam. Masa masuk syurga makan buah dulu. Dia cerita dari sudut susunan ayat. Masuk syurga nanti disediakan buah. Lepas tu walahmi tayrin mimma yashtahun. Kemudian disediakan macam burung, makanan berat. Maka kita dapat tahu rupa-rupanya makan ni kalau ikut Quran makan buah dulu baru makan makanan berat. Ikut susunan Quran. Lepas tu wahurun 'ain, cari bidadari. Itu susunan ayat. Dengan susunan ayat tu betul.
Makan buah dulu baru proses perut tu jadi ringan dan sebagainya. Lepas tu pula baru makan makanan berat. Daripada mana ambil tu? Daripada susunan ayat. Ayat ke ni, ayat ke berapa, ayat ke berapa, ayat ke berapa. Kenapa? Wa hurun ain, cari bidadari. Kenapa 12? Kenapa tak cari hurun ain tu? Kena perut kenyang dulu baru sedap cari bidadari. Dia ada. Walaupun itu bukan maksudnya. Cuma susunan ayat. Melemahkan makhluk. Makhluk baca Allah melemahkan. Maksudnya melemahkan. Cerita tentang tajri li mustaqarril laha. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Apa ni? Matahari tu dia berjalan ikut. Sekarang orang panggil orbit. Dia jalan ikut jalan ni. Dia tak pergi ikut jalan lain. Uish, dia boleh tengok rupanya memang matahari duk berjalan, bumi duk berjalan, bulan dia ada perjalanan dia. Dia ada highway dia. 1400 tahun. Lemah tak makhluk? Lemah. Makhluk baru tahu berapa 100-200 tahun. Tapi dalam Quran cerita lama dah. Dan bagai-bagai lagi lah. Bagai-bagai lagi. Kalau baca je lemah makhluk. Dari sudut sainsnya lemah makhluk. Dari sudut kisah-kisah yang diceritakan lemah makhluk. Kalau kaji lemah. Itu maksud Quran melemahkan makhluk. Itu maksud dia. Tu tak kira baca-baca yang kena rasuk jin terkeluar, tu tak kira lagi. Kita apa? Keluar kau. Aku tahu asal usulmu. Tu lah kita tahu. Bacalah Quran ayat-ayat tu. Boleh ada perubatan baca dekat air tiup-tiup sikit boleh sembuh. Itu lagi lah. Melemahkan. Kalau ikut kajian doktor mana boleh? Kena makan paracetamol selama 4 jam sekali selama 2 hari baru sembuh. Datang ni bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca alhamdulillah je. Bagi minum, kena sengat kala jengking ataupun ular. Ambil sapu sikit, minum gok-gok-gok. Hilang, bisa. Ni cerita sahabat Nabi buat. Tak percaya lagi. Tak boleh melemahkan makhluk. Kalau doktor begini, kena inject ini, kena masuk gini, kena keluarkan bisa dia, begitu begini. Tak, main minum air. Tiup, gok-gok-gok. Minum dah. Ni penunggang agama. Menjual air liur. Ada orang cakap lah. Lemah. Yang kita baca Yasin ada air. Buka air tu sikit. Air tu kalau buat kajian yang kita baca Yasin, baca Quran, baca apa-apa Quran, dekat air yang dibuka, kalau zoom, dia mengubah molekul air. Elok air tu berjalan molekul air, kalau tengok dia akan jalan. Gitu. Baca je, dia bergerak dia lain lah. Ambil, letak muzik rock. Dong. Air tu jadi tak betul. Kalau macam ni, letak muzik sentimental. Ting. Air tu berubah je lain. Dia punya molekul. Tapi kena zoom, kena buat kajian lah. Baca Quran. Lain lah gerakan baca negaraku. Tak tahu jadi macam mana. Contoh. Akhir sekali dengan gerakan tu minum boleh sihat. Lemah tak angkat? Lemah. Kalau ikut sains lagilah tak percaya terus kalau sains. Tapi nak macam mana? Akhir sekali dah puas berobat dengan doktor apa tak boleh, tak ada penyakit. Tapi perut makin besar, busung. Tak ada, doktor kata scan tak ada apa-apa. Tak ada buat apa. Pergi mana? Last sekali pergi juga perubatan Islam. Bila tak boleh? Tak ada penyakit apa dah. Habis kenapa saya pening? Tak ada penyakit. Nak bagi makan apa? Kenapa saya rasa nak tumbang? Kenapa saya tak boleh bangun? Adalah yang kurapatnya. Ini kena buatan orang. Orang bukan orang jauh. Orang dekat. Ada mula. Ada juga yang biasalah. Adalah yang kurapat-kurapat yang mengarut. Tapi yang betul pun ada. Ini mesti orang yang dekat. Orang yang dekat. Dia pun siapa? Orang sebelah rumah kot. Baru dah mula. Tu setan lah belaka tu. Tuduh-tuduh orang tanpa bukti macam tu. Tapi ada perubatan yang baca Quran, dia melemahkan akal kita. Melemahkan. Sahabat Nabi baca, dia tak boleh masuk ke kampung tu. Akhir sekali, Tok Ngulu kampung tu kena patuk. Ada kata kala jengking, ada kata kena patuk ular. Tak sedar diri. Dia terpaksa duduk luar kampung. Sahabat Nabi tak dibenarkan masuk. Akhir sekali, dah bahaya sangat. Dah nak jadi apa tu bahaya sangat. Seorang ni kata, ada orang yang bawa agama baru. Dia kata lah, zaman Nabi yang kata yang agama baru tu datang. Agama Muhammad. Dia ada dua orang duduk luar. Nampak orang baik-baik lah.
Tapi dia nak menyebarkan agama, kita tak bagi dia masuk. Nampak baik-baik, mungkin dia boleh berubat kot. Pergi jumpa, siapa yang pandai tobik kat sini? Doktor lah pernah kata. Sahabat ni tak doktor pun mengaku, saya. Janji aku boleh masuk. Pergi, buat apa? Apa ni? Dia buat apa? Dia baca Fatihah, dia tengok, bagi, sapu, elok, jaga, elok, molek-molek ada. Lepas tu dapat masuk, lepas dapat masuk, dijamu makan. Habis tok ngulu dia tak jadi mati. Dia balik cerita dengan Nabi. Nabi kata, mu tahu mana Fatihah tu surah yang menyembuhkan? Aku tak tahu, aku belasah je. Belasah je. Barulah kita tahu, Fatihah je surah yang untuk menyembuhkan. Lemah tak akal? Lemah, pakai liu, tui boleh sembuh. Tui tu bukan sembuh. Dia dah. Masuk pakai liu Okey. Lemah, melemahkan makhluk. Walaupun surah-surah pendek, bersalahan hadis kursi. Hadis kursi, maka tiada ia melemahkan. Hadis kursi ni sekadar baca, Allah berfirman, tapi tak melemahkan makhluk. Faham? Melemahkan tu bukan jadi lembek, bukan melemahkan maksudnya itulah. Quran, dia akan melemahkan makhluk dari sudut makna, dari sudut bacaan, dari sudut susunan, semua melemahkan makhluk. Mukjizat. Hadis kursi tidak melemahkan makhluk. Tapi tetap juga hadis kursi. Dan tiap-tiap daripada Al-Quran dan hadis, dan tiap-tiap daripada Al-Quran dan hadis jadi ibadah dengan membaca akan dia. Sama ada hadis kursi, hadis yang bukan kursi, ataupun Quran, baca jadi ibadah, dapat pahala. Baca Quran dapat pahala, baca hadis dapat pahala, walaupun tak faham makna. Kalau berzikir tak faham makna, tak dapat pahala. Subhanallah, 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 subhanallah 18,000 kali. Berapa dah subhanallah? 18,000. Alhamdulillah 25,000. Allahu Akbar 40,000. Apa benda Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Ya, maksud dia apa? Tahu tak jadi apa. Subhanallah apa? Maha suci Allah. Itu terjemahan. Apa maksud maha suci Allah? Suci tu apa? Cuci ke apa? Pakai sabun ke apa cerita ni? Tahu, tapi maha suci Allah tak faham maksud dia. Tak dapat pahala walaupun berpuluh ribu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa dia? Puji macam puji Allah. Iyalah, puji je ni. Apa benda? Tak tahu. Baca je lah. Berapa dah? 15,000 kali dah. Tak jadi apa pun. Tapi Quran, baca apa tadi? Baca Quran. Masuk apa? Tahu. Dapat pahala. Tu lah. Quran ni mukjizat. Kalau zikir-zikir, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni kama sallaita ala Ibrahim. Apa lagi? Yang sunat-sunat tadi yang baca dalam sembahyang, tanya balik, apa maksud dia? Tak. Kama sallaita, tak tahu benda. Rabbi fili warhamni, macam minta ampun kot, tak tahu benda. Tak dapat pahala. Tak dapat. Baca lah, tak dapat pahala sebab tak faham. Tapi Quran tak faham, dapat pahala juga. Tu maksud dia. Tiap-tiap daripada Quran dan hadis jadi ibadah dengan membaca akan dia. Jadi ibadah, dapat pahala. Walaupun tak faham. Kalau yang selain daripada tu, faham baru dapat pahala. Tak faham, tak dapat pahala. Imam Malik, sebab dia adalah ibadah, Imam Malik jaga sungguh. Ada seorang datang, dia jumpa Imam Malik, dia nak tanya satu hadis. Satu hadis dia nak tanya. Satu je. Nak tanya hadis ni macam mana status dia, boleh beramal ke tidak, hadis sahih ke, hadis hasan ke, hadis dhaif ke, hadis maudhu', hadis palsu ke, nak tanyalah. Nak tanya satu soalan je. Tak sampai seminit. Dia kata kejap. Jangan lagi. Duduk dulu. Duduk. Dia suruh orang sediakan makan minum untuk kawan ni. Kata kena ni tak sekejap je. Nak tanya ni, hari nak baca ni. Jangan. Imam Malik. Yang mazhab Maliki tu. Lepas tu dia buat apa? Dia masuk bilik air, dia mandi, tukar baju, pakai ambil wuduk, pakai wangi-wangi untuk dengar hadis je. Lepas tu pergi duduk. Apa tadi nak tanya apa? Dekat setengah jam. Oh, nak tanya hadis ni, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Contohlah, baca apa status dia hadis ni sahih yang memberi maksud begini-begini. Tak sampai seminit. Okey, dah balik. Nak bersedia dengar tu lagi lama daripada dengar. Sebab apa? Ibadah. Ibadah. Itu hadis. Kalau baca Quran, nak baca Quran lagilah. Jaga pakai wangi-wangi sebagainya. Imam Malik. Dia masuk je Madinah, pecah selipar, pecah kasut. Jalan kaki. Tak naik kuda pun. Kat kuda dia pegang. Kenapa? Macam mana aku nak pijak
tanah yang ada di dalamnya jasad makhluk yang paling mulia, Nabi SAW. Bukan kat Madinah. Aku tak tergamak. Bukan dekat-dekat Masjid Nabawi, tak. Bukan di bawah Kubah. Kubah hijau, tak. No. Tak sempadan tu. Berapa ratus kilometer kot. Kesempadan Madinah tu. Dah pecah lah. Kita dalam masjid tu pakai selipar. Siapa yang dah pernah pergi tengok. Sebab dia sejuk kan. Dalam masjid tu pakat-pakat pakai selipar. Tak salah. Respect kita kat Nabi tu. Adab kita kat Nabi. Cuma tak berdosa pun. Pakai selipar dalam masjid. Dan nampak ramai je pakai. Dan askar dia tu, polis dia tak marah pun. Cuma nak bagi tahu Imam Malik, no. Jauh lagi nak sampai ke Masjid Nabawi. Beratus kilometer. Pecat dah. Turun kuda dah jalan. Macam mana aku nak pijak? Yang mana dalam tu ada jasad makhluk yang paling mulia. Kita tak tahu. Macam mana? Tengah-tengah nak pergi Raudah tu siap berebut tolak orang. Dah menyakiti orang kat situ. Sebab nak masuk Raudah punya pasal. Bagi orang dah pergi dia tahu nak masuk Raudah. Sekarang tak payah. Kena pakai apa benda application tu. Dia tak boleh berebut-rebut dah. Sikit lagi. Meriwayatkan dia Tabrani firman Allah Ta'ala. Pada barang yang dihikayatkan daripadanya oleh Nabi SAW. Tiap-tiap kebajikan dibalas dengan 10 ganda hingga 700 ganda. Melainkan puasa, maka bahawasanya bagiku, puasa tu bagi Allah, bagiku. Dan aku yang membalas akan dia. Ini cerita tadilah. Kalau semua ibadah, kadang-kadang ganda 10, kadang-kadang ganda 20, kadang-kadang ganda 30, kadang-kadang ganda 100, kadang-kadang ganda 700. Dengan buat satu, seolah-olah buat 700 kali. Adalah gandaan, tengoklah ibadah apa, cerita apa. Yang 700 ni sedekah. Tapi puasa tidak. Dia tak ada ganda. Kenapa tak ada ganda? Sikit ke pahala? Bukan. Terlalu besar untuk diganda. Sampai tak ternilai. Maka hanya Allah je balas. Itu besarnya puasa. Itu maksud hadis tadi. Saumu li. Puasa ni untuk aku. Wa ana ajzi bi. Aku yang akan balas. Maksudnya, besarnya pahala puasa. Berapa dah? 47 minit. Sikit lagi. Kegembiraan orang yang puasa ni, saya tak baca. Kegembiraan orang yang puasa. Perbelanjaan sedekah di bulan puasa pun, belek sebelah saya tak baca juga. Sebab nak pergi kepada malam raya je. Sebab kita dah ni nak langkah. Sikit saya nak baca sini. Pandai-pandailah cari kat mana. 2-3 muka surat selepas pada tu. Sebab kalau tidak, nanti lepas raya baru kita cerita malam raya. Buat apa? Bulan Syawal nanti cerita malam raya. Dan daripada Jabir radhiyallahu an, ni saya langkah ni. Katanya sabda Nabi SAW, apabila adalah akhir malam daripada bulan Ramadan, ujung-ujung kan, menangis 7 petala langit dan 7 petala bumi. Nangis. Dan segala malaikat menangis kerana lalu Ramadan nak meninggalkan. Dan luput kelebihan. Dengan Ramadan habis, maka tak adalah kelebihan yang besar. Sebab musibah bagi umatku. Maknanya Ramadan nak habis, dia seumpama musibah. Sebab tu, sebagian ulama kata, jangan dengar lagu raya. Taklah berdosa, masuk neraka, bukan. Cuma, kalau boleh tak payah dengar lagu raya. Habis bila nak dengar lagu raya? Dengar bila malam raya lah. Sekarang ni bukan malam raya lagi. Yang dengar buat apa? Jadi seronok. Dengar kan seronok lagu raya. Dendang perantau lah kan seronok jadi dengar. Macam nak balik seronok. Maksud dengar lagu raya seronok, maknanya seronok nak beraya. Walaupun ada 2-3 hari lagi. Maksud seronok nak beraya dengan maksud nak cepat-cepat Ramadan ni habis. Tu maksud dia. Maksud yang tak disebut, maksud tersirat. Allah seronoknya raya. Maksudnya apa? Sekarang ni lagi 3-4 hari nak raya. Maksudnya apa? Cepat-cepatlah Ramadan ni belah. Semak betul lah. Dah lah lapar. Dah lah itu tak boleh. Ini tak boleh. Cepat-cepatlah. Tak beradab lah. Sedangkan para malaikat menangis. Sedangkan bumi, 7 petala langit dan 7 petala bumi menangis. Para ulama' dahulu
menangis. Bukan menangis lah, makin sedih, makin sedih. Nak habis Ramadan lagi sedih. Nak habis lagi sedih. Kita nak habis Ramadan lagi seronok. Ada satu yang nak habis Ramadan dia akan seronok. Ada satu makhluk Apa? Saya tak nak sebut. Sebut sendiri. Satu makhluk je. Dekat-dekat lagi 3 hari nak habis Ramadan, dia makin seronok. Lagi 2 hari makin seronok. Malam tu habis je Ramadan. Wah, Yahoo. Siapa? Setan lah. Kan kita nak tidur perangai setan ke nak tidur perangai malaikat? Malaikat makin sedih. Tak tahu lah. Kita kadang-kadang tak perasan. Macam bukan setan. Ikut perangai. Kita tak kata orang yang seronok maka dia syaitanir rajim. Bukan. Ikut perangai. Macam ketika azan, setan, dia akan tak duduk diam. Dia keluar kilir, lari, berguling ini setan. Ketika azan. Bercakap dengan kawan-kawan setannya. WhatsApp setan-setan yang lain. Janji macam tak macam tak nak dengar azan tu. Seolah-olah berlari, berguling kat tu, tutup telinga, kentut kuat-kuat. Memang ada riwayat. Nabi kata, setan kalau dengar azan dia akan kentut. Pom. Kenapa dia kentut? Supaya tak nak dengar azan. Dia lari. Okey, saya nak cerita apa ni? Ada juga orang kasarlah bahasa ni. Macam nak tiru. Bukan setan. Macam nak tiru perangai setan. Ketika azan tu dia buat apa? Bangun kau ni. Berjalan kau tu. Pergi belakang. Buat apa ke situ? Tengok perhati je. Kau buat apa situ? Tak ada buat apa pun. Pergi pusing. Tanya azan. Ini perangai setan. Macam tu lah. Kasar lah bunyi dia. Duduk diam-diam. Sebab setan dia tak boleh dengar. Dia tak sedap duduk. Tapi bukan semestinya siapa berjalan berdosa masuk neraka. Bukan. Tiru perangai je. Kita tiru perangai malaikat sepatutnya. Bukan tiru perangai setan. Walaupun tak berdosa. Tak berdosa pun. Kadang-kadang tak perasan. Azan je dah sibuk. Buat apa tu? Lainlah ada benda. Nak ambil Quran. Nak letak kat Arab. Lainlah ada sebab. Nak pergi ambil wuduk. Kenalah bergerak. Ini tak. Saja jalan. Nampak tengok pusing. Buat apa? Duduk pusing kat tu. Masuk balik. Cakap dengan orang. Tu cuek orang tu. Cuek orang ni. Tak ada apa pun. Tu perangai setan. Bila azan je dia. Boleh cerita apa? Mari kita kentut ramai-ramai. 1, 2, 3. Pum. Macam tu lah perangai. Pelat orang tu. Kadang-kadang tak perasan. Sama lah. Sama lah abang ni. Oh dekat raya ni. Pasal lagu raya. Bawa ada suasana. Kan suasana. Suasana baru je. Pasal lagu raya. Kalau tidak tak ada feel lah raya. Tak raya lagi. Lagi 3 pagi. Pasang dah dengar. Seronok. Seolah-olah Ramadan cepatlah berambus. Seolah-olah gitu. Tapi para ulama, orang-orang terdahulu, malaikat, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, menangis. Sebab hilang dah fadilat yang besar. Setan makin lama, aku dah boleh lepas ni, dah boleh goda balik lah. Sekarang ni kena ikat. Maksudnya kalau cakap apa-apa, goda apa-apa, taklud. Kata, tidurlah, ataupun janganlah semayang. Taklud ketika bulan Ramadan. Tak berkesan. Tapi nanti masuk habis Ramadan baru berkesan. Makin seronok, makin dekat makin seronok. Tu perangai gitu, tak tahulah. Kalau boleh jangan dengar lagu raya. Sebab dia akan menyebabkan seronok. Bukan salah dengar lagu tu, seronok tu yang salah. Seronok tu seolah-olah menghalau Ramadan. Bukan mesti menghalau, seolah-olah. Bila kita kata nak raya cepat, kan macam menghalau. Sedangkan bila nak dengar ni amalan raya. Bila betul-betul malam yang takbir tu, dengar puas-puas. Sampai esok pagi. Dengarlah raya-raya. Bukan sekarang. Sebab hari malam raya dan pagi raya, malam untuk bergembira. Malam dapat konvo kan? Mestilah gembira. Tapi sekarang kena sedih. Ini awal-awal lagi dia kata. Awal-awal lagi dah gembira. Tak boleh. Malam raya je okey. Yang sedih tadi lupakan dah. Seronok. Malah dipaksa untuk tak boleh puasa. Hari raya tak boleh puasa. Mesti makan. Wajib makan. Kalau niat puasa dosa besar tak sah. Kan? Suruh gembira. Tapi bila? Malam raya dengan pagi raya. Bukan 3 hari lagi nak raya. 3 hari nak raya dia sedih. Itulah kita. Nak habiskan ni je. Kenapa menangis? Luput kelebihannya sebab musibah bagi umatku. Habislah, tak ada ganda-gandaan macam musibah lah, terima musibah. Duduk segala malaikat bagi musibah itu. Temenor malaikat Allah. Lagi 2 hari Allah.
Habislah. Tak adalah rugilah lepas ni. Tak adalah gandaan-gandaan ni. Tak ada dah malaikat. Sembah orang. Ya Rasulullah. Sahabat Nabi tanya Nabi. Dan apa musibah? Musibah sebab apa pula? Habis Ramadan habis lah. Kenapa jadi musibah pula? Musibah ni kalau aksiden, mati, potong kaki. Tu musibah. Rugi, bankrupt. Ini musibah apa? Ramadan nak berlalu je. Sahabat tanya Nabi. Sabdanya, jawab Nabi, kerana segala doa padanya mustajab. Malam-malam Ramadan ni mustajab doa. Dan sedekahnya makbul. Yang sedekah pada Ramadan semua Allah terima. Dan segala kebajikan berganda-ganda, terlebih daripada bulan yang lain. Sebelah bulan yang lain, kalau sedekah banyak tu. Kayak ni berganda-ganda. Yang sunat jadi pahala fardu. Sembahyang satu solat sunat, pahala dia macam solat wajib. Solat wajib kali 70. Kalau sembahyang subuh tadi 2 rakaat, macam sembahyang 140 rakaat subuh, pahala dia. Yang sembahyang tarawih semalam 2 rakaat seumpama macam sembahyang wajib, macam sembahyang subuh. Besar pahala tu. Tapi bulan lain sembahyang subuh dapatlah pahala wajib, sembahyang sunat dapatlah pahala sunat. Okey, berganda-ganda. Dan seksa kubur terangkat. Waktu tu direhatkan orang yang seksa kubur ni. Malah dibuka pula amalan, atau dibuka pula siapa nak beramal untuk melepaskan daripada neraka. Seksa kubur terangkat. Maka apa musibah yang terlebih besar daripada ini bagi umatku? Musibah apa lagi yang paling besar? Inilah. Musibah apa? Musibah berlalunya Ramadan. Berlalunya Ramadan. Tu je lah, setakat tu lah dulu. Saya lompat. Akan datang nanti lepas ini menceritakan tentang kelebihan-kelebihan malam raya. Tapi tak sempatlah panjang ni. Ni mau sejam lagi buat habis semua ni. Ni kita sambung bila bulan Syawal. Tak payahlah bulan Syawal nak cerita. Kita sambung ni tahun depan punya malam raya. Bukan malam raya, bulan Ramadan ujung-ujung tahun depan punya cerita. Kita lompat terus akan datang bab yang ke-14 pada menyatakan kelebihan sembahyang fardu. Muka surat apa? Kenapa lompat macam ni? Sebab kalau kita cerita akan datang, mungkin 2, 3 atau 4 kali, mungkin sebulan. Cerita tentang apa? Malam raya pada bulan Syawal. Logik tak? Jadi kita lompat terus. Muka surat 72. Berhenti kat situ. Akan datanglah tu. Kelebihan sembahyang fardu. Bab Rabi'u Ashar. Fi fadilah apa ni? Faridah. Bab ke-14. Berhenti kat situ. Yang menyatakan kelebihan sembahyang fardu. Okey. Ni bila ni? Saya rasa ujung bulan 4 kan? Lebih kurang ujung bulan 4. Lambat lagi lah. Ataupun awal bulan 5. Tengoklah jadual macam mana nanti. Tangguh dulu. Tapi saya pesan malam, jangan lupa malam ni, malam 27. Rugi. Dan lepas tu, malam esok dan malam satu lagi, malam 29. Habis. Lepas tu habis lah. Jangan lepaskan. Paling kurang pemalasnya, paling pemalas 4 rakaat isyak berjemaah, lepas tu balik. Pergi, kena colek. Pergi lah. Malas sangat macam mana? Esok tu subuh, berjemaah 2 rakaat. Paling-paling. Nak lebih, rasa dosa banyak, nak pahala lebih, sembahyang tarawih sekali. Rasa dosa banyak lagi, tak tahulah aku ni neraka ke apa. Nak lebih lagi, bangun tahajud. Itulah. Bila ni? 2 malam yang tinggal. Malam ni dengan malam 29. Malam ganjil. Jangan abaikan. Tangguh dulu, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.